Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Anda bersama saya, Salwati Sofian, bersiaran dari Majlis Sukan Negara Bukit Jalil untuk Buletin MSN edisi ke-27. Kita mulakan buletin dengan aktiviti sepanjang minggu ini. Jom saksikan. Bagi memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW, Majlis Sambutan Maulidur Rasul 1444 Hijrah peringkat MSN telah diadakan pada 7 Oktober yang lalu. Majlis yang diadakan di Surau Al-Faizin MSN itu diserikan dengan kehadiran tetamu jemputan Piyu Salman dan Ustaz Aiman Rizwan Johan Qori Tilawah Al-Quran peringkat kebangsaan tahun 2022 yang telah memperdengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Turut hadir pada majlis tersebut Ketua Pengarah MSN Datuk Ahmad Sapawi Ismail, Timbalan Ketua Pengarah Sektor Pembangunan Sukan Encik Suhari Alias, Timbalan Ketua Pengarah Sektor Perkomersialan dan Pemasaran Tuan Haji Abdul Rashid Yaakob serta pegawai dan anggota Majlis Sukan Negara. Sempena sambutan Hari Sukan Negara 2022, Majlis Sukan Negara melalui Kelab MSN telah menganjurkan program Fun Run pada 7 Oktober yang lalu. Program yang dijalankan di sekitar Stadium Nasional Bukit Jalil itu telah mendapat penyertaan yang menggalakkan dari pegawai dan anggota MSN. Timbalan Ketua Pengarah Sektor Pembangunan Sukan merangkap Presiden Kelab MSN, Encik Suhari Alias, telah melepaskan para peserta larian serta menyampaikan hadiah kepada pemenang-pemenang untuk kategori lelaki dan wanita. Program tersebut turut dimeriahkan dengan sesi cabutan nama bertuah. Majlis Perasmian Hari Sukan Negara 2022 peringkat kebangsaan telah diadakan pada 8 Oktober bertempat di dataran Istana Kehakiman Putrajaya. Majlis yang dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, Perdana Menteri Malaysia itu, turut dihadiri Menteri Belia dan Sukan Datuk Seri Ahmad Faizal Datuk Azumu, Timbalan Menteri Belia dan Sukan Datuk Seri T. Lian Ke serta Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Datuk Seri Muhammad Zuki Ali. Pelbagai aktiviti sukan diadakan pada majlis tersebut dan Majlis Sukan Negara bersama maskot Oyen turut tidak ketinggalan mengadakan pameran serta promosi Tamasya Sukan Parasukma 2022 yang akan diadakan pada 1 hingga 6 November ini. Ketua Jurulatih Skuad bawah 16 tahun negara, Osmera Omara, bangga dengan kejayaan anak-anak buahnya yang mempamer aksi membanggakan sekaligus menempah slot ke pusingan akhir Piala Asia bawah 17 2023. Malaysia layak selepas mengungguli kumpulan B dengan mengumpul 10 mata. Osmera Omara menjelaskan kejayaan skuad kendaliannya melangkah ke pusingan akhir Piala Asia tahun depan adalah hasil kerja keras anak-anak buahnya yang mempamer aksi membanggakan dalam memastikan Malaysia layak ke pusingan akhir. Tambah beliau, kejayaan pemainnya yang rata-ratanya wakil dari Akademi Mokhtar Dahari di bawah program pembangunan bola sepak negara itu merupakan hasil daripada proses jangka masa panjang dilalui bakat muda di bawah program tersebut. Kejayaan ini dia bukan kerja seorang atau satu tim, tetapi adalah satu proses yang makan masa yang panjang dan yang lama daripada coach yang melatih pemain-pemain ini semasa mereka kecil. Kemudian ke-13, kemudian bertukar tangan jurulatih, bertukar konsep, tambahan ilmu dan sebagainya. Sebab tu kejayaan tu berhasil lah. Peningkatan pada tim ni nampak bukanlah kata ketara kan, memang dia sudah meningkat. Memang kita sudah maklum dengan kebolehan tim ni, tapi seolah-olah kita tunggu bila satu hari nak jadi dan pada tournament ni jadi. Saya ucapkan tahniah pada pemain-pemain. Osmera bersama pasukannya disambut meriah di KLIA selepas tiba di Ibu Negara pada Isnin. Dalam pada itu, penyerang skuad bawah 16 tahun negara, Muhammad Anjas Mirza Saharudin, bangga berjaya membantu pasukan negara melangkah ke pusingan akhir Piala Asia bawah 17 tahun 2023. Penyerang Akademi Mokhtar Dahari itu menyumbangkan 1 gol ketika Malaysia menang besar 5-1 ke atas Indonesia dalam perlawanan terakhir kumpulan B, sekaligus dinobatkan sebagai pemain terbaik perlawanan. Alhamdulillah, bangga dapat bantu tim untuk menang 5-1 dengan Indonesia. Coach banyak support kita orang, banyak bantu apa yang saya tak tahu.
Especially ni family, kawan-kawan semua dengan satu tim. Sebab kalau tak ada diorang, tak ada saya jadi macam ni. Pada aksi kelayakan di Indonesia, Malaysia memulakan kempen kumpulan B dengan menewaskan Palestin 4-0. Kemudian seri 1 sama menentang Guam sebelum mengejutkan pasukan pilihan Emiriyah Arab Bersatu 3-2 dan melengkapkan saingan kumpulan dengan kemenangan besar 5-1 ke atas tuan rumah untuk mengungguli kumpulan B dengan 10 mata. Hanya 10 juara kumpulan dan 6 pasukan naik juara kumpulan terbaik layak ke pusingan akhir. Perlumbaan League Tour di Langkawi kini kembali menemui peminat-peminatnya tahun ini dengan perlumbaan 8 peringkat bermula di Kuala Pilah, Negeri Sembilan dan berakhir di Langkawi, Kedah. Madi Sukan Negara turut terlibat dalam jelajah edisi ke-26 ini dengan mempromosi Tamasya Sukan Para Sukma yang akan berlangsung pada 1 hingga 6 November depan. Laporan bersama Syazana Lokman. Majlis Sukan Negara tidak melepaskan peluang mengikuti kejohanan berprestij Petronas League Tour di Langkawi 2022 bagi tujuan mempromosikan Tamasya Sukan Para Sukma ke-20 MSN. Perlumbaan 8 peringkat yang diadakan dari 11 hingga 18 Oktober 2022 merupakan edisi perlumbaan ke-26 menyaksikan penjelajahan sejauh 1096.9 km bermula di Kuala Pilah dan berakhir di Langkawi. San Yu 9 Berhad yang membawa jenama pakaian sukan Pace Run merupakan penaja platinum bagi Tamasya Sukan Para Sukma pada kali ini turut berkolaborasi bersama Majlis Sukan Negara dalam mempromosikan barang eksklusif Sukan Malaysia di samping mengetengahkan maskot rasmi Oyen sebagai tarikan utama. Dalam pada itu, beberapa agensi di bawah Kementerian Belia dan Sukan dan kelab-kelab belia dan sukan tempatan turut menyertai Karnival Petronas LTDL kali ini dengan pelbagai aktiviti menarik diadakan pada setiap peringkat perlumbaan. Bagi edisi kali ini, ia disertai 6 pasukan berstatus jelajah dunia iaitu UAE Teen Emirates, pasukan Cofidis dari Perancis, Lotto Sudal dari Belgium, EF Education Easy Post dari Amerika Syarikat, Movistar dari Spanyol dan Astana Kazakhstan. 4 pasukan pro benua dari Belgium dan Itali juga turut merancakkan lagi perlumbaan kali ini, termasuk 5 pasukan dari benua Asia, antaranya Terengganu Polygon Cycling Team TSG, Miula Cycling Team, Rojai Cycling Team, ARA Pro Racing Sunshine Coast dari Australia dan China Glory Continental Cycling Team. Rumah Hijau muncul juara Karnival Sukan MSN sempena Hari Sukan Negara 2022 dengan mengumpul 270 mata keseluruhan. Naib juara milik Rumah Kuning dengan 220 mata diikuti Rumah Biru di tempat ketiga dan Rumah Merah di kedudukan keempat. Bersempena Hari Sukan Negara 2022, Majlis Sukan Negara menganjurkan Karnival Sukan MSN HSN edisi pertama yang berlangsung meriah dengan 5 jenis sukan dipertandingkan. Rumah Hijau berada di kelas tersendiri apabila mengungguli kedudukan pungutan markah dengan 270 mata selepas memenangi acara bola sepak kain pelikat, bola sepak kain batik dan 60 meter wanita. Selain itu, Rumah Hijau turut menduduki tempat kedua acara shootout bola jaring, acara 60 meter lelaki dan wanita serta acara 8x50 meter lari berganti-ganti campuran. Kita tak target semua, kita just pick and choose event mana yang kita boleh champion. So kita bagi-bagikan atlet lebih kepada priority lah. Contoh macam sukan bola sepak, olahraga dengan netball. Yang lain sukan tu kita tak ketepikan tapi kita tak fokus lah. Bagi acara tumpuan acara ribbon biru 60 meter, Ahmad Nur Zahin Muhammad Zain dari Rumah Merah dinobat sebagai Raja Pecut, manakala Ratu Pecut milik Hanis Nadia On dari Rumah Hijau.
Rumah Kuning pula menguasai acara 8x50 meter lari berganti-ganti campuran menewaskan pasukan Rumah Hijau di tempat kedua dan Rumah Merah ketiga. Acara bola sepak pula menyaksikan dominasi pasukan Rumah Hijau yang memenangi kedua-dua kategori lelaki dan wanita. Dalam saingan sepak raga bulatan, Johan milik pasukan Rumah Kuning, tempat kedua milik pasukan Rumah Biru manakala pasukan Rumah Hijau ketiga. Bagi acara shootout bola jaring pula, Johan menjadi milik pasukan Rumah Kuning selepas menewaskan pasukan Rumah Hijau dan tempat ketiga milik pasukan Rumah Biru. Aksi bola tanpa duduk pula menyaksikan Rumah Kuning muncul juara mengatasi pasukan Rumah Biru di tempat kedua dan tempat ketiga milik pasukan Rumah Merah. Laporan tadi mengakhiri buletin MSN edisi kali ini. Sebelum berpisah, mari kita saksikan minggu ini dalam sejarah sukan negara. Kepada seluruh peminat sukan tanah air, jangan lupa saksikan Tamasya Sukan Para Sukma ke-20 MSN 2022 yang akan berlangsung dari 1 hingga 6 November ini. Sehingga kita bertemu lagi pada edisi yang akan datang.